إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Jadi kita bercara masalah haid, masalah haid, masalah haid dan nifas dan istihadah. Itu dia. Maka haid dan nifas ni orang panggil darah yang jadi manik, yang jadi penghalang daripada ibadah. Ibadah yang berhajat kepada taharah. Tadi adapun istihadah tu darah juga. Darah yang darah penyakit. Istihadah darah penyakit, waktu darah yang tidak menghalang, yang tidak jadi penghalang daripada ibadat. Waktu kena ibadat, kena semaya, kena puasa. Lepas dah marah tu kata sekurang-kurang haidnya sehari semalam, sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam, dan ghaliknya 6 hari ataupun 7 hari 7 malam. Itu ghalib. Hukum ni ambil mana ni? Dalam kata bistiqra'il Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dengan periksa oleh Imam Syafi'i. Dan habis kata lepas tu umurnya sekurang-kurang mari ini umur 9 tahun lepas dah mari tu. Wa aqallu tuhrin, dan bermula sekurang-kurang tuhur, sekurang-kurang bersih ataupun sekurang-kurang suci perempuan ni, bainal haidataini, di antara dua haid. Haid yang pertama, lepas tu nak mari pula haid yang kedua. Suci setengah tu sekurang-kurang tu lama mana? 15 yawman bilayaliha, ialah 15 hari serta dengan malam. 15 hari 15 malam itu sekurang-kurang suci. Adapun sebanyak-banyak suci hak ni tak ada hak. Sebanyak-banyak suci itu tak ada hak. Kadang-kadang orang ni suci semua dia, tak ada hak mari cuma, tak ada mari haid. Ada juga. Tu dia. Tapi nak kata hak sekurang-kurang ni sekat ni ya. Hak sekurang-kurang suci di antara dua haid ialah 15 hari dengan 15 malam. Itu sekurang-kurang suci. Artinya seorang perempuan mari haid, apabila dia suci, dia kering pada haid, lepas tu dia suci tu suci duduk 15 hari suci dia. Hari 16 mari darah. Darah tu dihukum darah haid. Nampak tak? Darah hari yang kedua tu, mari hari yang ke-16 tu, lepas pada suci 15 hari, itu dihukum darah haid. Sebab apa? Sebab dia suci tu 15 hari 15 malam dah. Orang panggil dia masuk di dalam sekurang-kurang suci. Tadi dia. Nampak? Sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Adapun pihak banyak suci tak ada. Tak ada hak tu. Kadang-kadang dia suci semua dia. Tu dia. Kadang-kadang orang ni 20 hari suci, kadang-kadang orang ni 25 hari, kadang-kadang orang ni 23 hari, macam-macam.
Tapi tak lebih kurang daripada 15. Kalau kurang pada 15, mari darah, itu bukan darah haid. Nah, dia bagi darah haid. Suci sehari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mari darah. Hak 11 mari darah ni bukan darah haid. Sebab apa? Sebab suci tu tak ada sampai 15 hari 15 malam. Mari darah tu bukan darah haid. Panggil darah apa? Darah istihadah. Darah penyakit orang panggil. Hak ni kena semaya ni mari darah ni. Nah, kena semaya, kalau boleh puasa kena puasa. Nah, boleh dia baca Quran, boleh dia ibadat. Nampak? Kenapa? Kerana mari di antara dua darah ni bukan mana tak sampai 15 hari suci dia. Boleh kerti dia? Ni kena ingat semua letak ni. Tu dia. Dia katanya bainal haidataini, di antara dua haid. Hak kata suci 15 hari 15 malam tu, masalah suci tu di antara dua haid. Di antara dua haid. Pahas sini kalunya di antara nipah dengan haid, hak tu tak mesti 15 hari 15 malam. Ni pun nak ingat juga. Nah, masalah orang ni haid ataupun atau nifas, ataupun orang ni mari nifas patut mari haid. Suci daripada haid nak mari nifas tak mesti 15 hari 15 malam. Ataupun dia suci daripada nifas patut mari darah pula tak mesti 15 hari 15 malam. Tu dia. Tengok dalam tu. Nah, dalam yang kata wa kharaja bil haidataini at-tuhru baina haidin wa nifasin. Keluar dengan kata haidatai, dua haid itu oleh tahur di antara haid dan nifas. Nah, suci di antara haid dan nifas ni tak mesti 15 hari 15 malam. Fa innahu yakunu duna dhalik. Tu kurang daripada dimakan itu, dimakan 15 hari 15 malam. Misal dia falau ra'at hamilun ad-dama. Masalah jikalau nampaklah ia seorang, nampaklah oleh orang hamil, orang mengandung, ad-dama akan darah. Ni masalah kita kena buat masalah perempuan dia mengandung mari haid ada. Nah, tapi kebanyakan perempuan ni apabila dia mengandung ni tak mari haid. Ni masalah perempuan dia mengandung mari haid. Baik. Jadi perempuan ni dia tengok nampak darah. Tu dia. Summa tahurat, kemudian sucilah ia perempuan hamil ni yauman, satu hari. Lepas daripada dia nampak darah, dia suci sehari masalan. Lepas pada suci, thumma wulidat, kemudian beranaklah ia perempuan saat ni. Apabila dia suci, lepas tu dia beranak. Faddamu ba'dal wiladati nifasun, maka bermula darah yang keluar selepas daripada beranak itu nifas. Wa qablaha haidun, dan darah sebelum daripadanya, sebelum daripada wiladah tu ni haidun, haid. Darah dia nampak sebelum daripada beranak tu darah haid. Nah, lepas tu suci sehari. Nah, dia pun mandilah. Lepas tu dia beranak, dia bersalin. Lepas bersalin tu mari darah, tu darah nifas. Baru suci sehari ya darah nifas dah. Sebab apa? Sebab hak ni bukan di antara dua haid dah. Hak ni antara haid dengan nifas. Tak mesti suci sampai 15 hari 15 malam. Apa faham dah? Walau ra'atin nifasa sittina, ay sittina yauman lah. Dan jikalau nampaklah ia seorang akan nifas. Seorang ni dia beranak nifas. Nifas ni mana darah yang keluar lepas daripada beranak, lepas daripada bersalin dah. Apabila anak dia tu habis bercerai daripada rahim ibu, keluar darah, darah tu darah nifas tu. Dia nampak nifas tu 60 hari. Ni sebanyak-banyak nifas lah. Dia nampak sebanyak-banyak nifas. Summa tahurat yauman masalan, kemudian sucilah ia perempuan ni daripada nifas sehari ya. Masalah ni umathilu laka masalan. Misalnya suci sehari ke 2 hari ke tak kira lah. Dan apabila dia suci nifas sehari,
summa ra'atid dama, dok esok tadi nampak darah pula dah. Baru mari kemarin ya. Baru mari akad hadas nipah marai ya. Nah, dok esok nampak darah pula dah. Darah keluar. Nah, maka darah yang kedua mari itu hak suci sehari tu. Darah gapo? Kata dia kana haidan, nascaya adalah ia adamu tu. Ia darah yang nampak yang keluar kali yang kedua ni ialah haidan, haid alal mu'tamad, di atas qaul yang mu'tamad. Begitulah. Maknanya seorang perempuan apabila dia suci kering daripada darah nifas, duk sehari je mari darah pula. Darah yang kedua itu orang panggil darah haid. Tak mesti sampai 15 hari 15 malam dah. Kerana dia bukan di antara dua haid dah, di antara nifas dengan haid. Hak kena suci sampai 15 hari 15 malam sekurang-kurang ni masalah suci di antara dua haid. Tu faham molek situ tu. Tu dia. Nah. Habis, tapi dia golek perempuan ni apabila lepas daripada beranak ni dia nak beragang. Bukan tuai beragang. Darah tu nak beragang. Tu biasalah. Kadang-kadang tak mari darah sampai 3-4 bulan pun ada. Kadang-kadang sampai setahun pun ada. Macam-macam lah tu. Tak apalah, sebab tu dia masalah suci ni tak kira hak. Hak banyak suci sebanyak-banyak mana sebanyak suci tak ada hak dia. Tapi kalau sekurang-kurang suci ada 15 hari 15 malam. Tu dia di antara dua haid, di antara dua haid tu. Tu dia. Habis kata. Ya nak ingatlah ni. Benda duk demo tapi kita nak reti. Tu dia. Orang lelaki tak ada mari haid. Kalau mari juga tu bukan dah bisu tu. Wa yahrumu bihi. Ni nak kira masalah benar haram dan dengan sebab kedatangan haid. Apabila seorang perempuan mari haid, gapo hak haram di atas dia? Haram buat. Tu dia. Kata dia wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabati, dan haram bihi bosababiyah, bihi bisababil haidi, bihi bil haid mana bisababihi bisababil haidi, bermula dan haram dan haram dengan sebabnya sebab haid. Haram apa fa'il laki ma ulih barang. Jadi kali kena buat gini lah, yahrumu ai alal haidi, di atas orang haid. Di atas orang yang mari haid. Wa yahrumu bihi ma, tu fa'il, dan haram di atas orang haid, bihi bisababihi, dengan sebabnya sebab haid tu, ma ulih barang, yahrumu bil janabah, yang haram dengan sebab janabah. Yang haram lah ia ma tu bisababil janabah tu bersabiah dengan sebab janabah. Gapo hak haram bagi orang berjunub, maka haram lah bagi orang haid. Maknanya begitu. Tu dia. Gapo hak haram bagi orang berjunub, maka benar tu juga haram bagi orang haid. Tu dia. Habis. Tu. Banyaklah tengok dalam bab janabah tu. Mimma marra, daripada barang yang telah lepas ia. Ia ma. Tu. Wa ziyadatun ala zalika minha, dan tambah di atas dimakan itu, minha setengah daripadanya, at-taharatu biniyati ta'abbudi, dia bersuci dengan niat nak ibadat. Dia bersuci tapi dia niat nak ibadat, tak ada juga. Haram. Illa fi nahwi agsalil haji, malaikat pada masalah umpama mandi haji.
Mandi sunat. Mandi sunat nak masuk Mekah tu tak apa tu. Ataupun mandi sunat pada hari raya. Tu dia. Habis kata dah. Wa mururul masjidi, atas pada kata ma yahrumu bil janabah itu. Dah fa'il lah. Fa'il bagi yahrumu iktibar atas. Wa mururul masjidi makna wa yahrumu bihi, dan haramlah di atas orang haid bihi bisababil haidi ni, oleh mururul masjidi, oleh lalu di dalam masjid. Lalu dalam masjid haram bagi orang yang haid. Bila kata haram tu kait dia ada kait lagi. Tu dia. Nah, in khafat talwithahu, jika takutlah ia haid, talwithahu, akan berlomu akan berlomu akan dia akan masjid. Berlomu ai bidami dengan darah. Jadi dia katanya lalu dalam masjid ni haram bagi orang haid jika takut berlomu darah masjid. Lama dia lalu titik darah atau haram lalu tu. Dia maksud orang panggil tak selamat ni. Lama berlomu sini ni mana titik cemar masjid tu lah. Kalau gitu pehai pada kait. Kalau dia kata haram tu lalu dalam masjid, kalau takut berlomu masjid. Kalau takut titik najis darah dalam masjid. Kalau kita katanya dia ni tu yakin kata tak titik darah dia. Tu dia pakai cawak. Dia pakai apa ni? Gapo kotek. Dah kemah tak titik dah darah dia. Ketika tu tak ada masalah, boleh dia lalu di dalam masjid. Ya ubur tu tak apa. Kalau tak talwis, kalau tak takut melomo. Birisabi, orang lalu jalan, lalu pada masjid tu. Tu dia al-ubur, lalu. Jadi masalah orang haid dan lalu masjid tu ada tafsir. Ada tafsir. Nak kata haram tak haram tu, kalau dia lalu dalam masjid dia takut bertitik, haram. Kalau dia nak lalu tapi tak takut bertitik dak, hak tu tak apa, tak ada haram dak lah. Tu dia. Itu masalah lalu. Kalau taraddud tak leh. Pergi mari. Lalu ni dia masuk pintu ni tubik pintu lain tu lalu. Kalau taraddud masuk pintu ni sekerat tubik kat tu juga, tak lihat tu. Tu dia. Kalau gitu buat gini. Wa kaza at-taraddudu fihi. Kata. Wa kaza at-taraddudu fihi. Dan seperti dimakai lalu masjid tu, taraddud padanya pada masjid. Ada pergi mari le masjid tak leh. Tu dia. Habis kat tu. Dalam tengok dalam. Dia katanya haram lalu dalam masjid jika takut berlomu lah akan darah akan masjid tu. Jika takut berlomu lah akan masjid tu. Sebab apa kata haram? Siyanatan lahu ni ilat pada kata yahrumu tu. Siyanatan lahu. Tu dia. Ni ilat pada kata yahrumu serta gantung dengan kait dia kata. Siyanatan lahu, kerana nak jaga akan dia akan masjid. Nak jaga masjid ni rumah Allah. Sebab tu ya masjid ni ada adab. Kita masuk masjid ni ya ada adab. Yang pertama, adab masjid ke apa? Tahiyyatul masjid. Semaya tahiyyah.
Nah, jadi tutup selama mana kita tak duduk tu kena semaya tahiyat. Ataupun kita semaya lain daripada tahiyat, tak apa dah. Ya termasuk di situ. Kita masuk masjid semaya duha selalu dah. Kita masuk masjid semaya isyraq. Tak ada semaya tahiyat dah. Tak apa, tak ada tutup dah tahiyat dah. Kalau buat tahiyat dulu. Kalau saya buat isyraq maka tak tutup dah tahiyat tadi. Ya ada adab dia masjid ni. Tu dia nak kelebah kain tak boleh, nak hinga bangga di masjid tak boleh, nak bertekar dalam masjid tak boleh, nak bersorak suka, semua tak adab belaka tu. Dan sebab tu sini kata haram orang yang haid ni lalu di masjid takut apa? Takut belum najis tu siyanatan lahu, kerana nak jaga akan masjid, akan masjid. Wa mithluha, dan umpama haid. Nah, umpama mislu ni pada pihak mana? Ya kena ada wajah syabah tu. Mislu ai fi hurmati mururi, fi hurmati mururi fil masjid, pada pihak haram lalu dalam masjid. Supaya juga dengan orang haid ni. Dan pianya kullu zi jirahatin, tiap-tiap orang yang luka. Nah, tiap-tiap orang yang luka nidahatin, yang terbuka luka dia tu. Orang ni kena kacau, orang ni kena pisah, orang ni kena bajak kaki dia tu. Dan luka kaki yang terbuka. Terbuka mana? Ai sailatin, yang mengalir darah. Tu dia. Hak ni pun supaya ngak tu juga haram nak masuk dalam masjid tu. Tu dia. Nah, supaya dengan masalah haid. Hak ni tak kira lelaki perempuan, tak kira lah. Kalau dia luka yang mengalir darah. Sebab apa? Siyanatan lahu, ilak dia begitu. Kerana nak jaga ke masjid. Namun nak najis darah tu, dia najis. Yang titik masuk dalam masjid, dia najis. Bukan darah haid tu, darah luka. Darah luka kena kacau, kena gapo, dia jijak dalam masjid tu. Kalau dia jijak luar tak boleh masuk. Dia jijak dalam masjid tu, awak kena jijak dalam masjid, tubiklah keluar daripada masjid tu. Sebab apa? Siyanatan lahu, tu ilak dia. Ilak kata haram juga. Itu ni. Tu dia. Tu mana wa misluha kullu dhi jarahatin, nadahatin, yang terbuka. Nadaha makna sailatin, yang mengalir darah. Habis. Fa in aminathu, dah lagi. Maka jika amanlah ia haid, dia akan talwithahu. Nah, situ. Fa in aminathu, maka jika aman ia al-haid, dia akan talwithahu. Kalau dia rasa tak mengalir itu ni, nah, tak titik, tak berloma dak darah dia ni. Kuriha laha. Tu hukum dia. Tu dia. Itu demo tu mari asik dah. Tak tergal. Nah. Maka jika aman ia haid, dia akan talwis. Dia kata wasa tak apa, tak titik darah dia ni, kuriha laha, nascaya makruh, dia akan murud baginya, bagi al-haid, hak aman tadi. Makruh juga. Hukum makruh tu masih ada. Sebab apa? Kata makruh li ghiladhi hadathiha, kerana berat hadasnya, hadas bagi al-haid. Tu dia. Nah, kerana berat hadas dia tu, dia hadas besar kan? Tu. Habis kat dah.
Bila? Ada. Tunggu Ustaz. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب. Habis kat tu dah. Itu makna wa mururul masjid in khafa talwithahu. Was-sawmu ni atas pada kata ma lagi. Jadi takdir amalnya wa yahrumu bihi as-sawmu. Dan haramlah di atas orang haid. Wa yahrumu ay alal haidi bihi bisababil haidi as-sawmu, oleh puasa. Haram orang haid ni puasa. Itu dia dalam ijma' ulama. Dan tak ada hak yang mengata kata boleh puasa, tak ada. Semua tu haram. Orang yang mari haid ni haram dia puasa. Kalau dia rajin setara mana pun tak boleh puasa. Haram dia puasa, tapi dia wajib kena qada. Masalah puasa ni, haram puasa tapi wajib kena qada. Wajib kena qada ni itu dia. Masalah puasa atau amrun jadid pula, perintah yang baru, masalah qada dia tu. Adapun sembahyang, tu dia haram dia sembahyang. Masalah sembahyang ni tak wajib qada. Walaupun dia rajin tak boleh, tak wajib qada. Haram dia qada tu. Tu dia, sebab apa? Sebab dia apa ni, ilat tak ingat dia. Ilat dia kerana semaya ni setiap hari. Jadi dia berat. Jadi payah. Masalah orang haid dan orang nipah ni, an-nufasa. Itu dia. Tapi kalau masalah puasa kena qada, sebab puasa ya tak setahun sekali ya. Habis kat tu. Tak tahun sekali puasa ni, sebab tu kena wajib qada. Itu dia.
wasawm. Haram orang haid tu dia puasa. Habis. Wa talaqu. Wa tu atas pada kata ma yahrumu lagi. Haram di atas orang haid dengan sebab haid dah. At-talaqu ada ni bukan haram di atas perempuan ni, haram di atas suami ni. Wat-talaqu fihi, dan talak padanya ai fi zamanil haidi, pada masa haid. Ni haram sebelah suami dia tolak isteri semasa isteri tu dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid tu haram tolak. Jatuh tak tolak? Jatuh. Ada yang kata tak jatuh ada ni. Perempuan mari haid dia tolak isteri dia. Dalam keadaan perempuan dia isteri dia tu haid. Jatuh, tolak jatuh semata, tapi haram. Haram suami dia tu. Sebab apa haram? Sebab kerana menyakiti isteri. Menyakiti ke mana? Menyakiti lama iddah dia. Dia ilat kau tu. Tu dia. Sebab tu dalam bab tolak dia ada dua. Ada tolak bid'i, ada tolak sunni. Tolak dia ada dua tu. Ada tolak bid'i, ada tolak sunni. Tolak bid'i ni tu dia. Tolak bid'ah. Yang pertama tolak semasa di dalam isteri haid. Semasa isteri dia haid dia tolak, dia cerai bini dia. Itu bid'i. Tolak tu jatuh. Yang kedua masalah bid'i juganya, bid'ah, tolak bid'ah ni dia tolak isteri dia dan tu dia. Selepas daripada dia wati dah isteri dia. Isteri dia suci daripada haid. Lepas tu dia jimuk isteri dia. Berlaku masalah, dia cerai isteri dia. Lepas daripada dia duduk dengan isteri dia dah, dia wati, dia jimuk dah. Itu ya talak tu pun orang panggil masuk di dalam kata talak bid'i. Adapun talak sunni, dia talak semasa isteri dalam keadaan suci yang belum dia tak wati lagi. Contohnya isteri yang mari haid, lepas tu lepas pada haid tu dia suci. Suci dia talak isteri dia. Barulah talak tu jadi sunni. Tu dia. Tu nak cara dia, tapi orang dia panas tak kira dah. Mu haid ke, mu tak hari haid ke. Kalau tunggulah tu tak apa molek. Tak ada cerai dak. Tunggu dulu, tunggu bini tu haid dulu. Lari panas ok dulu. Tu dia. Ia tujuan dia nya. Dalam Islam ni tak sewi bercerai dah. Boleh kita ubah, kita ubah. Boleh kita beki, kita beki. Sebab benda Tuhan tak suka sekali, nya benda halal, tapi Allah Taala marah. Tolak cerai isteri. Abghadul halal min Allah. Semarah-marah benda halal oleh Allah Taala, at-talaqu, ialah tolak. Makna Allah Ta'ala tak suka, syarak tak suka. Dan suami dia cerai isteri tu, malaikatnya isteri tu nusyuz, isteri tu deraka, dan hajar apa kali dah dan royak tak reti juga. Dan royak tak royak, dan tidur asing, tidur tak tidur sekali, dia tidur suku tak reti juga. Hak tu tak apa. Dan suk terik, orang panggil suk terik. Habis kat tu. Dah. Baik. Dan tolak isteri dalam masa isteri haid, maka haram suami. Haram suami kerana menyakiti. Itu makna dia. Habis kat tu. Wal istimta'u bima baina as-surrati war-rukbati. Dan istimta' atas pada kata ma lagi, atas pada ma tu, wa yahrumu bihi al-istimta'u.
Dia kita cara alah atas atau atas mana pun nak kira lah kadang-kadang kita tu baru faham. Kalau nak baca atas dengan maktuh dia hukum ke apa? Hukum ropok macam itu. Dah. Dia ma tu dah fa'i ke fi mahalli raf'i. Ya udah tak erti ni. Fi mahalli raf'i. Patu wa tu atas pada ma ropok baca al-istimta'u. Tu dia. Habis kata ni. Atau mana kata wal istimta'u dan haram. Dan dengan sebab haid ni istimta'. Tadi al istimta' mana mengambil mengambil kesedapan bima dengan barang baina surrati war rukbah, dengan barang yang ada di antara pusat dengan lutut. Dengan tak berlapik. Dengan tak berlapik. Tadi kalau berlapik tak apa. Kalau berlapik tak apa. Istimta'. Ambil kesedapan di antara pusat dengan lutut. Walaupun tak saja pun tak boleh juga kalau tak berlapik. Sana dia gerak situ. Tak boleh. Faham? Faham ni? Habis kata. Dalam sawaun al-watu, sama ada wati. Walau ma'a ha'ilin, dan jikalau adalah wati itu serta ha'il, ada pada berlapik. Tak boleh juga. Dia wati masa haid. Tu dia. Tapi ada berlapik. Wati adalah kasarung. Tak boleh juga. Wa huwa kabiratun, ya dosa besar, yakfuru mustahilluhu, jadi kupulah oleh orang yang menghalal akan dia akan wati. Tu dia. Orang kata tak apa, ya hukum dia kata tak apa, benar orang panggil menghalalkan benda yang haram, tak boleh tu. Jadi kupuh sungguh. Tak kira ni masalah gapo pun tak boleh. Ingat tu. Hukum syarak kata haram, orang tu kata halal. Kupuh dia tu agama wal iyazbillah. Tu dia. Kalau dia tak tahu gapo tapi dia buat benda tu, dia berdosa ya. Seorang tu dia buat benda haram, dia tak hukum kata halal, tapi dia nak buat. Tu dia berdosa. Tak jatuh agama. Tapi kalau orang ni dia nak buat, dia kata halal. Hak tu haram. Tu kau kupu jatuh agama tu. Tu dia. Supaya dengan masalah wati isteri dalam masa haid, dia kata tak apa. Bukan kita menikah dah. Kira tu. Tak apa kok mana? Engkau hukum kata tak boleh. Wa ghairuhu, dan lainnya daripada wati la ma'a ha'il, yang tidak ada ha'il, yang tidak ada berlapik. Yang tidak ada berlapik. Tu tak ada wati dah. Tapi dok tepu selai situ betul ya. Tak boleh haram. Kalau ada haid tak apa, masalah lain pada wati. Di qaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, fa'tazilun nisaa fil mahid, dan hendak asinglah oleh kamu hendak asinglah oleh kamu akan perempuan fil mahid, di dalam masa haid. Tu dia. Asing apa makna fa'tazilu, mana at-tamattu' bihin, akan bersedak-sedak dengan dia. Bukan kata kena asing sini, mung duk bilik suku, aku duk bilik suku. Bukan makna gitu. Mana fa'tazilu nisa, mana at-tamattu' bihin, dan tamattu' dengan mereka itu, dengan perempuan tak boleh. Asal dia fa'tazilu ni makna asing ni dah suku-suku lah. Tu dia. Agama apa tak ingat weh. Yahudi, bukan Yahudi ni, ke Nasrani ke mana. Tu dia. Apabila perempuan mari haid, tak boleh duduk sekali dah. Masak suku, makan suku.
Nah, masuk dapur suku, tidur suku. Dia kuat berdoa tu. Ada agama Yahudi, nah, tak apa belakang. Makan sekali, tidur sekali. Nah, nak jimat isteri boleh. Islamnya, nah, boleh makan sekali, boleh tidur sekali, tapi nak jimat tu tak boleh. Itu mana fa'tazilun nisaa fil mahid. Mana moleklah khairul umuri awsatuha ke. Sebaik-baik pekerjaan pertengah tu. Dalam kaedah Islam yang begitu. Kuat berdoa tak boleh juga. Lemau berdoa tak boleh juga. Kuat tak boleh. Nah, tu dia. Malam tak boleh tidur, kena semaya sama. Dah, kena berdoa, kena zikir sampai subuh. Tak boleh tidur malam, nak kuat ibadat. Tak boleh juga. Dah lebih kek orang panggil. Tu dia. Nah. Habis. Kena teriak doa. Tak teriak tak boleh. Buatlah nak cocok harta. Pergi teriak. Teruk kat situ. Teriak ni tak capok di hati. Nak mari sesat. Teriak tak hati buh baruan. Nah, apabila dia ni sesat tak capok, ada insaf juga. Dia. Akak tanya ru. Mata tu baik. Tu baik situ. Nah. Tak boleh jugalah tu. Tak kuat berdoa, tak apa. Tak mayat. Tak boleh juga. Nah, dia duduk tengah-tengah. Mayat, nak jaga. Mo'oh, nak jaga. Tu dia. Habis kat tu. Hati dia nak terbiah, tak apa lah nak terbiah. Kata walah tu, lemau sama. Moga nak malah sama dah. Tu. Ini mimbabi terbiah dah tu lah. Habis wasahha annahu sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila amma yahillu minal haid. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala ditanya akan Nabi daripada barang yang halal daripada orang haid. Qala bersabda Nabi, ma fawqal izar, barang yang di atas kain pakai tak apa. Itu maknanya kalau duk pelapik pakai kain pakai qadar tu tak apa, tak ada masalah. Kata dia wa khussa bi mafhumihi umum khabarin muslim isna'u kulla syai'in illa nikah. Hendak buatlah oleh kamu akan tiap-tiap sewaktu melainkan nikah tak boleh. Nikah makna apa nikah? Al-wat'a. Wati tak boleh lah. Dalam masa perempuan haid tu nak buat tak apa, tapi jangan wati. Jangan wati. Jangan ambil istimta' di antara pusat dengan lutut. Dengan tidak ada haid tak boleh. Tu dia. Habis kat tu tu dia. Wa yajibu 'alaiha, dan wajiblah di atasnya alal haid. Wa yajibu 'alaiha, dan wajiblah di atasnya, di atas haid itu qada'us saumi, oleh qada puasa. Wajib di atas haid qada puasa. Puasa dia kena qada. Duna salati, tidak sembahyang. Tidak qada, tidak wajib qada sembahyang. Tu wajibu alai al-haid qada usab bi amrin jadidin. Dalam ada dengan perintah baru. Tu dia. Perintah baru pula sungguh qada tu. Sebab apa? Kalau tak ada perintah baru, tak ada kena qada dak. Sebab masa haid ni orang panggil ada manik, perkara yang menegah daripada tak boleh puasa. Tu dia. Tapi hak masalah puasa ni wajib kita kena qada. Perempuan yang mari haid tu kena qada. Apa qada tu jangan galiklah. Galik bawa pergi puasa ke tak? Qada tu hang siapa jangan bidah siapa masuk Ramadan tak pen tu. Kalau masuk Ramadan tak pen, dia kena denda. Dia kena denda. Denda mana? Kena qada sehari, kena denda beras cupak.
Orang panggil pakik dia, lepas masa dia. Dan tahun ni dia dia mari haid, dia tak puasa dah 5 hari kita kata. Habis raya puasa, raya haji, mulut galik nak makan je galik makan galik. Tengok nak bulan dah sak qada apa kita. Nah, puasa hak tu pula lah. Jadi hak lepas tak qada lagi 5 hari. Habis puasa bulan Ramadan tahun ni baru dia qada hak lepas. Qada sehari beras cupak. Qada sehari beras cupak. Qada sehari beras cupak. Lupa nak qada pula dah galik makan. Wah diri wah pada umat tahu apa. Ya musim tak ada musim akhir zaman ni tu hari ni. Nah. Masuk tahun yang ketiga, puasa yang ketiga, tak ada qada lagi. Hak tahun tu tak ada qada lagi. Dia kena qada sehari beras 2 cupak, naik 2 cupak. Nah, sebab tu orang hak tak puasa tu zaman dulu tak puasa, orang jatuh pun lelaki-lelaki hodok gali, hodok werung tak kena tar dia panggil. Hodok rebu beras kat tepi sungai. Tadi buat nyelai suluh cari ikan boleh puasa. Bimbang dia. Dia cari ikan boleh puasa dulu. Tu dia. Lepas tu pas puasa ni baru dekat puasa ni masa umur 30 dah. 30 baru puasanya. Bahaya balik umur 15, kita kira balik umur 15. Pas apa 15 pas 30 15 tahun. Kena qada dah. Kena qada apa hari? Ni hari 15 tahun. Sehari tu 15 hari. Sehari 15 hari kena qada. Sehari 15 hari. Lepas tu sehari mula-mula kena 15 cupak beras denda dia. 15 cupak. Lepas tu tahun yang kedua 14 cupak. Tahun 3 13 cupak. Tahun yang ketiga 13 cupak. Kau kira lagi banyaklah nak bayar beras. Denda hak tak qada tu. Tu nak cek weh. Lama banyak tak asal. Dah qada masa sunat macam mana. Yang umur 15 dia tak puasa, balik dah 15. Cang, nah. Kalau tak keluar mandi pun balik dah 15 ni. Pak kita wasa bangun budak, wasa pak halu. Oh, dah sabti. Nah, kena qada tu. Kalau tak sempat tinggal tu. Pak kata, kalau ni umur 17, 2 tahun dah. Aku tinggal mesti 2 tahun. Kena qada tu. Kena qada sehari kena beras 2 cupak. 2 tahun. 3 hari 3 cupak. 4 hari 4 cupak, 4 tahun 4 cupak, 5 tahun kena naik. Tu dah umur 90 tak biasa puasa. Setiap kita udang tu beras. Tu dia nampak. Habis kat tu. Malaikat waris anak nak tolong puasa weh, tak apa juga tolong qada weh, macam nak qada sungguh. Wa yajibu 'alaiha 'alal haid qada'us saumi, wajib di atas orang haid tu boleh qadakan puasa duna salati, tidak semaya tak wajib kena qada. Tu dia. Nah, qada'us saum bi amrin jadid duna salah ijma'an fihima. Sebab apa semaya tak ada qada? Dalil lil masyaqqati fi qada'iha li taqarruriha duna qada'ihi. Tu dia. Kerana masyaqqah pada qadanya qada semaya. Sebab apa masyaqqah? Ilat pada masyaqqah. Lil masyaqqah la tu ilat pada katanya duna salah. Ilat pada kata duna salah. Kerana masyaqqah pada qada semaya. Sebab apa kata masyaqqah? Ilat situ pula li taqarruriha, kerana berulang-ulangnya ulas semaya. Semaya dia semaya semua kan 5 waktu sehari 5 waktu, 2 hari 10. Tak ada kena qada dah. Duna qadaihi, tidak qadanya kena puasa mesti kena qada. Itu maknanya begitu. Habis kata habis masalah haid. Masuk pula faslun fil mustahadati, pada nak menyata perempuan yang istihadah, perempuan yang mari darah istihadah. Cara-cara dia lah mana. Sekat tu dulu wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna uluman nafi'a wa rizqan tayyiban wa halalan wa amalan salihan mutaqabbalan bi rahmatika ya. Alhamdulillah.